saya tak tahu macam mana episod tu macam terlampau cepat. Suami saya pun tak tahu. Dan pada masa invitation haji tu sebenarnya, dari segi kerjaya saya ada sedikit cabaran masa tu. Okay, saya sebenarnya dah resign. So saya tak ada kerja. Okay. So bila keadaan macam itu memang saya tak ada kerja. Lepas tu tiba-tiba dapat peluang haji tu. Dan memang saya rasa macam cantik sangat. Sebab saya tak perlu minta cuti lagi. Sebenarnya memang kalau kita lihat dari sekali imbas tu, you rasa sedih sebab you kehilangan pekerjaan. Tapi at the same time sebenarnya Allah rehatkan you untuk you fokus kepada haji you. Okay. So bila saya dapat duit itu, saya terus buat pembayaran, saya terus hantar semua dokumen, submit ke tabung haji. Selepas saya terus dapat maklumat penerbangan, which is yang saya benda tu berlaku dalam masa seminggu je. The next week daripada pembayaran tu saya dah kena fly pergi haji. You just imagine. Saya terus dapat flight number dan flight untuk pergi. Saya adalah penerbangan yang ke-20 masa tu. Saya ingat lagi. Kawan kakak angkat saya, dia adalah jemaah haji yang pertama, flight pertama pada tahun 2017. Kami sangat baik dan masa dia pergi haji, saya hantar dia. Tapi masa tu saya tak tahu saya juga salah seorang jemaah. Jadi bila saya penerbangan ke-20, dia penerbangan yang pertama. So dia tak tahu saya akan jadi bakal haji. Dan saya sendiri pun tak tahu. Jadi bila tu saya terus, masa tu dia dah berada di Madinah, saya kata kat dia, "Kak, saya pun Alhamdulillah menjadi tetamu Allah." Kami rasa macam menangis kat telefon kan. Sebab saya tak tahu macam mana episod tu macam terlampau cepat. Suami saya pun tak tahu. Suami saya masa dapat tawaran tu, dia pegang saya, dia kata, saya memang nak pergi haji. Ni peluang yang kita tak boleh nak tolak. Tapi dia sendiri, dia kata dia tak mampu nak bantu dari segi kewangan masa tu sebab dia pun tak ada saving yang banyak kan. So sebab kita punya saving, kita dah beli, kita orang dah ada aset, dah ada tanah. So benda tu dah dalam bentuk aset lah kan. So bila berlaku semua tu, kita pun ready untuk fly. Dan saya masa tu bila dalam masa seminggu tu memang saya bagi tahu kat anak saya, kami bagi tahu terus ready lah. Terus ready, terus buat packing, terus apa semua tu bagi tahu kat anak-anak, bagi tahu kat adik-beradik yang minta tolong tengokkan anak-anak. Anak-anak pun kita minta tolong untuk bantu untuk kenali diri sendiri lah kan. Kita akan pergi for 45 days apa semua tu. Dan anak-anak pun macam sebenarnya ialah budak-budak kan, dia antara ready dengan tak ready kan. Because mak dia nak pergi dalam masa 45 hari, dalam tempoh 45 hari dia tak akan jumpa mak dia. Kalau pagi biasa kalau di di rumah, saya lah yang akan uruskan anak-anak kan, nak pergi sekolah dan sebagainya. So tapi dia orang macam relax, tak apa ibu ayah, kata kita orang boleh jaga diri insya-Allah. Kebetulan masa tu kami ada maid, so saya cakap dekat husband, sementara kita ada maid nak tengok anak-anak, so biarlah mereka yang at least kita pergilah waktu tu dalam keadaan yang teruruslah anak-anak ni kan. So we all pergi sampai sana. Sampai di sana memang rezeki juga. Kami muasasah, saya dengan kawan-kawan di satu office ni pun dapat satu bilik. Sebab di dalam tabung haji ni dia ada benarkan, kalau you ada orang dikenali atau saudara mara, you boleh request untuk satu bilik. That is kelebihan muasasah. Okay. Saya urusan tu daripada di tabung haji di Kelana Jaya di sini sangat smooth. Saya memang seronok. Saya memang macam boleh katakan saya dah ready lah. Memang kami dah betul-betul ready, dah mantap. Dan mak saya pun pesan, Fuzza, Najib, di sana nanti suami isteri kena sentiasa bersama. Maksudnya jangan tinggal pasangan masing-masing. Nak pergi mana-mana pun mesti pergi berdua. Kita tak perlu fokus pada pasangan-pasangan lain. Dan benda yang sama pun sebenarnya dalam kursus haji, memang itu ustaz-ustaz tekankan kan. Bila you bawa mahram, jagalah mahram kan. In fact,
bila kursus haji tu kita memang dapat penerangan yang jelas lah kan. Memang kita memang sepatutnya kalau misalnya kata Fawaz pergi husband and wife kan, memang kena biar bersama. Biar husband. Kita jangan hirau pasangan yang lain ke apa ke kan. Jangan tadi ikut kawan ke. Walaupun masa tu kami pergi ada kawan-kawan. Kawan pergi dengan pasangan masing-masing. Sebab itu kadang antara dugaan bila sampai di sana kan. Bila sampai kat sana tu, rezeki 2017 saya berjumpa kawan-kawan saya di universiti, kawan-kawan di UIA, kawan-kawan kawan-kawan office pun ada yang ni kan. Alhamdulillah rezeki memang seronok sangat pada saya 2017. Walaupun macam saya hanya ambil package muasasah saja kan. Tapi alhamdulillah very good. Saya memang berterima kasih pada Tabung Haji sebab semua fasiliti infra best, dan saya kat sana memang saya dah set dalam diri saya, macam mak saya kata kat sana kita kalau boleh banyakkan membantu orang lain kan, jemaah yang lain kan. Memang especially jemaah-jemaah yang uzur kan, yang dah berusia ni. Saya berada di Maktab 87 masa tahun 2017 tu di Rehab Janadriah. Memang seronok, dan saya pun bila saya sampai tu saya rasa macam Allah telah menjawab, telah memakbulkan doa saya. Doa hamba yang apa orang kata, yang bukan sesiapa kan. Dan you just imagine kalau orang yang bercareer, you don't have work, you feel something kan. Tapi masa kat sana saya tak ingat. Saya lepas seminggu baru saya teringat anak saya, dan saya tak fikir langsung hal kerja. Serius. Dah berhenti kan? Saya tak ingat apa-apa pun. Saya hanya fokus pada kerja haji saya, ibadah saya, apa semua. Dan rasa seronok berada kat situ. Saya berada 3 minggu awal sebelum ibadah haji. Saya sampai di sana lebih kurang 3 Ogos. Haji masa tu lambat lagi lah. So kami sempatlah lama berada, dan kami sampai di Mekah dahulu. Kita tak masuk Madinah, kita masuk Mekah dahulu. Itu pun pada saya satu kelebihan. Sebab at least Mekah ibadah yang you buat benda-benda kebaikan, Allah reward you dengan 100,000 pahala, betul tak? Jadi saya memang maksimiskan lah fadilat tu kan. Dan saya seronok kat sana. Tak ada, alhamdulillah tak ada cabaran yang besar, tak ada. Even cabaran kecil pun tak ada. Cabaran saya rasa macam husband saya slipper hilang tu biasalah kan. Itu biasa. Tapi Nana tu yang macam lost ke, tak ada. In fact yang Allah kurniakan yang sangat seronok sebab kita boleh bantu orang lain. Especially makcik-makcik, pakcik-pakcik ni yang agak uzur. Sebab sebenarnya saya dah pernah pergi umrah. Lepas tu saya pergi kerja haji 2017. Satu perbezaan yang sangat besar. Umrah ni ibarat macam dia ada sedikit elemen holiday. Kan, kalau umrah ni jemaah tak ramai kan, dan perbuatan umrah tu tidak banyak. Tetapi haji ni dia satu jemaah sangat ramai. Pada masa tu I think dalam 6 million all over the world. Lepas tu pula kerja haji tu you kena observe ihram you kena observe dari segi perbuatan you sebelum you nak pergi masa di Arafah, nak menghadap Muzdalifah, nak menghadap Mina untuk melantar jamrah, nak observe perkara rukun, perkara wajib. Banyak dia punya perkara-perkara yang kita nak kena observe kan. Jadi dengan 3 minggu awal yang ada kat situ tu memang kami manfaatkan dengan banyakkan dekat Haramain lah, dekat Masjidil Haram tu. Berseronok, dapat mengaji, memang suasananya berbeza. Sehinggalah pada sampainya waktu kerja haji, jadi kita orang dah bergerak ke Arafah tu, 8 kita dah start gerak, 8 ke 9 tengok, dah start bergerak pada hari Arafah, dan sebenarnya kita mabit dekat Muzdalifah. Arafah itu sendiri memang sebenarnya sangat mencabar.